Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah di atas kumpulan buku, tulisan-tulisan dalam buku ini yang diberikan tajuk Tsunami Cina, Retorik atau Realiti. Pak Samad dalam perakatannya telah mengatakan tajuk ini baik, sangat provokatif. Jadi selalunya ini membawa hasil di mana lebih ramai orang membeli buku. Kerana banyak buku-buku selepas 5 Mei keputusan pilihan raya umum ke-13 yang telah diterbitkan, tapi tidak begitu banyak yang mendapat perhatian. Saya juga sebenarnya agak kesal kerana saya telah mempersembahkan, mendendangkan satu persembahan yang agak buruk di dalam kutipan dana bagi Merdeka Review. Saya cuba padam dari ingatan saya. Dan sejak malam itu saya berjanji dengan diri saya tidak akan mendendangkan apa-apa lagu lagi, walaupun Madam Speaker Hanayuh telah menjemput saya. Malangnya dalam temu bual dengan Al Jazeera, mereka telah menjumpai klip tersebut. Dan ya, saya amat kecewa. Jadi saya harap Lee Hong Xiang dalam mana-mana temu bual tak payah sebut lagi ya. Saya dah hadir, jadi insya-Allah cukuplah sekadar itu. Jadi saya sebenarnya nak maklum antara perkara yang amat penting pasca gerakan reformasi ataupun gerakan pembaharuan dan perubahan ini di Malaysia yang saya fikir ya dekat dengan saya adalah bagaimana kita dapat mendekatkan bukan sahaja hubungan antara pimpinan Cina dan Melayu, tetapi hasil penulisan, hasil pemikiran yang lebih mudah didapati dalam bahasa Malaysia maupun bahasa Inggeris. Penulisannya salah seorang disebut sebagai timbalan editor Sin Chu Jipong, T. Tian Yan, memanglah bukanlah yang terbaik, tapi maksud saya tulisan beliau, Teruk Wihing pada tulisan beliau yang saya mula baca bila bergelar ahli parlimen ya, dalam politik ini, kerana sekurang-kurangnya saya dapat melihat dalam kacamata ya, seorang yang senior di mana editor bagi akhbar Sin Chu Jipong, dan kumpulan tulisan beliau dalam yang diterjemahkan di bahasa Melayu lah, dalam bahasa Melayu lah yang telah saya cuba dekatkan dan hadam untuk melihat ya, bagaimana masyarakat Cina sekalipun itu punyai the different layers ya, different dynamics, different viewpoints yang sangat-sangat kaya yang harus kita fahami. Tapi tentunya saya tak bersetuju dengan banyak pendapat beliau. Dan saya fikir satu yang buku ini ada adalah it has heart. Dalam mana-mana ya pergaulan kita, sama ada di kalangan masyarakat Melayu, kita selalu andaikan ya, masyarakat Melayu ini budi-budi bahasa ya, kadang-kadang very sentimental, memang banyak isu yang mereka utarakan itu dekat dengan hati mereka. Tapi saya nampak semua ciri-ciri ini terkandung dalam penulisan yang dikumpulkan oleh Saudara Lee Hong Xiang. Menunjukkan banyak benar persamaan di antara kita. Ya, kalau orang luar membaca, saya ternampak mereka dapat bedakan antara karya-karya tulisan Melayu dengan tulisan yang dimuatkan dalam buku ini. We are so similar in so many ways. Daripada bagaimana kita menyayangi ya, perjuangan menuju perubahan, bagaimana kita memikirkan tentang nasib dan masa depan anak-anak kita menerusi perjuangan anti-lainas misalan, ataupun ya golongan para ibu yang disebut kumpulan ibu yang telah ke depan. Saya ucapkan tahniah kerana mereka-mereka ini ya, di samping the famous Lim Guan Eng atau Lim Kit Siang yang tidak bernama yang telah diberikan pengiktirafan. Kita lupa bahawa dalam perubahan ataupun kemenangan pilihan raya umum yang ke-12 dan 13, pengorbanan mereka yang tidak bergelar ahli parlimen, yang tidak bergelar ahli politik sekalipun, yang telah mampu merubah landscape politik negara. Jadi pada saya ini mungkinlah cara kami mengiktiraf semula menjawab dan bersetuju untuk hadir menerusi jemputan SMS, ataupun ya Pak Samad menuliskan kata pengantar, Australia Juntong juga berada di sini, kerana tidak banyak ruang yang ada di kala kemelut yang terpaksa kita hadapi menerusi dakwaan di mahkamah dan sebagainya.
Yang saya sebut pada malam ini, kerana Pengerusi Majlis sebut saya hanya diberikan peluang untuk berbahasa sepatah dua. Yang amat mengejutkan saya adalah betapa ironiknya ini nukilan oleh saudara Poon Wing Keong. Ironiknya atau ironisnya, yang telah mengubah ataupun berjaya memberikan kemenangan kepada Pakatan Rakyat sekiranya diandaikan isu tsunami China ini adalah masyarakat China. Walaupun ini diberikan sedikit teguran menerusi kemenangan di Terengganu dan juga Selangor, rata-rata orang Melayu berubah. Tapi pada saya, akhirnya ketakutan digembar-gemburkan oleh Barisan Nasional adalah the Chinese will reclaim the political power of the Malays. Tapi orang Cina yang hilang jawatan di kabinet. Itu yang berlaku menerusi tentangan ataupun keputusan MCA. Saya pun tak faham MCA nak. I don't know who they're trying to punish. Whether it's themselves or whether it's the people. It's so confusing. Tapi keputusan MCA untuk tidak mengambil jawatan pada awalnya, itu saya perlukan analisa lebih. Saya tak faham. Sebenarnya telah meminggirkan lagi ruang keputusan yang dimiliki oleh masyarakat Cina. Because you don't have representation in cabinet. Dan saya nak tekankan di sini yang lebih parah adalah bila kami, seluruh rakyat Malaysia, bukan sahaja tidak mendapat perwakilan masyarakat Cina, pada saya that's secondary. Kami tidak mempunyai perwakilan menteri yang berwibawa dalam kabinet. Dari segi acting transport minister, deputy education minister, Datuk B. Kasyong pada pendapat saya jauh lebih baik daripada Menteri Pendidikan yang ada. Sayangnya beliau dah bukan dalam Pakatan Rakyat lah. Tapi itu penting, isu kualiti yang mengesankan bukan sahaja kepada masyarakat Cina tetapi masyarakat Malaysia, khususnya para ibu yang terdesak ataupun tersangkut dengan sistem PBS. Sama juga dengan portfolio Menteri Pengangkutan. Dalam mana-mana negara portfolio ini begitu fundamental, begitu asas, tak boleh diambil dengan remeh. Tapi kita masih lagi punya seorang menteri daripada UMNO yang memegang jawatan Menteri Pertahanan. On top of it, the cream on the pudding adalah acting transport minister. Jadi dari segi itu saya amat tertarik dengan pandangan yang diutarakan dan menunjukkan bahawa pendirian yang diambil itu pendirian yang berprinsip sampai ke tahap kalaupun tidak memegang jawatan kabinet tapi dokongan kepada MCA itu tidaklah seperti sebuah pendulum swing ke sana dan kemari mengikut musim. Satu lagi isu yang saya ingin sebutkan adalah fenomena saudara Superman, Mr. Chu Kuan Yew. Hugh. Banyak nama sini. Tapi yang saya nak katakan, beliau memang kasar walaupun saya tak memahami bahasa sepenuhnya, Indian tapi memang jarang sekali saya melihat seorang ahli daripada parti politik yang mampu menangkap imajinasi semua hadirin. Kadang-kadang saya tercabar juga bila nak bercakap selepas beliau. Kalau boleh saya bagi tahu DP, kalau boleh bagilah saya ruang bercakap sebelum Superman. nak mengatasi dia oralnya itu amat mencabar sekali. Tapi begitulah, semua ini saya nampak amat sampai dipanggil Mak Sabu of DAP. Okey, satu pujian. Dan inilah yang mahu kita cerna mungkin peranan-peranan these non-political actors. Aktor-aktor bukan politik, bukan dalam medan politik secara langsung, tapi dapat bergiat dan mengubah landscape sehingga mendapatkan dokongan buat Pakatan Rakyat. Akhir kata, dua perkara terakhir yang saya baca yang telah menyentuh nurani saya. Pertamanya adalah sebuah gambar bersebelahan dengan temu ramah dengan saudara Superman. Gambar yang telah ditulis, dirujuk oleh saudara Azam Aris dalam artikel The Edge beliau sejurus lepas pilihan raya.
Saudara Azam Aris, penulis dalam The Edge, menyatakan salah seorang kawan saya telah memuat turunkan gambar bersama isterinya, dan beliau kata dan tulis Facebooknya asalkan bukan UMNO, kebetulan tajuknya bersama suami dan isteri. Saya fikir latar belakang race atau rasnya tidak jelas. On the 5th of May, we became Chinese. Dan saya baca yang disebut oleh Saudara Azam Aris, dan inilah salah satu insiden yang menyentuh perasaan saya yang lebih bernilai daripada kemenangan. Memanglah kena menang juga lah kan, tapi bernilai kerana tembok perkauman itu tidak mungkin kita dapat runtuhkan sekiranya kita tidak benar-benar menyayangi satu sama lain. You see, you have to overcome a certain degree of boundary, terutamanya di Malaysia, di mana kita membesar dalam keadaan sama ada di sekolah dan sebagainya penuh dengan sempadan. Okay? Dan kerana itulah bila saya nampak inilah mungkin nilai yang paling mahal dalam buku ini, dalam banyak-banyak buku yang keluar. It's the heart which remains the heart of the publication. Tambahan lagi, beliau juga telah sabar mengutip komen-komen dalam Facebook. Banyak komen dalam Facebook di Malaysia, dan ketakutan saya atau kegusaran saya adalah bagaimana kita we have lost our humanity at times when we are in the social medium. Kadang-kadang sampai tidak memikirkan tentang tahap-tahap atau had-had yang seharusnya memberi kita panduan bagaimana berkomunikasi antara satu sama lain. Kadang-kadang cercaan, penghinaan yang menggunakan perkataan-perkataan yang langsung tidak boleh diterima amat mengejutkan. Namun yang beliau dapat jumpa adalah kata-kata seperti oleh saudara Rui Wen sepanjang tempoh kempen PRU. Kenapa senyum? Kenal? Saya tak kenal, saya objektif. Berkempen pada pagi ini, terdengar ada yang berkata undi bulan kalau tak ada roket. Air mata saya hampir menitis ketika itu. Semua ini baik, dan sebagai kesimpulan sebelum saya tutup, harus membawa kita kepada pergerakan seterusnya. Pertama, bercakap tentang 505. Keputusan yang kita ambil secara kolektif ataupun tidak kolektif untuk tidak meneruskan demonstrasi, dan pada awalnya berfikir sebentar untuk rekonsiliasi. Dan saya tak dapat lahirkan kekecewaan secara pribadilah, kerana dalam mana-mana pertarungan kita tidak mahu we don't want to end up being bitter. Tapi memang bila berhadapan dengan rejim yang masih lagi menggunakan bukan sahaja nada irama, tapi corak kekerasan dan penindasan yang sama, tentunya membawa kita kepada the what if scenarios. Apapun, saya masih yakin dengan pendekatan yang kita ambil dan kita bertumpu kepada pilihan raya umum ke-14, hanya apa yang dimuatkan dalam buku ini juga harus mengingatkan kita what is most precious to us. Saya mengingatkan diri saya juga dengan kehilangan Mendiang Karakal Singh, dengan apa yang berlaku kepada kita, dengan pengorbanan ramai masyarakat Malaysia. Mungkin pimpinan dalam Pakatan Rakyat harus mengingatkan diri kita sekali lagi apa yang perlu dan wajib diselamatkan dikala kita menumpuhi senario dan cabaran sebelum sampai ke pilihan raya umum ke-14. Jadi kadang-kadang bila berfikir ke belakang, harus pakai juga intipati dalam menangani situasi yang sedang berlaku. Saya tidak mahu kita terlalu gopoh gapah, optimis, tak tentu hala fikirkan tentang pilihan raya umum ke-14, tapi we have in the process lost the plot, lost ourselves, and lost what is most precious. Jadi dengan kata itu,
Moga-moga sebenarnya Hong Xiang akan terus menguatkan suara agar semua pihak faham dan memahami what is most precious should be treasured and protected. Daripada saya, terima kasih kerana menjemput dan selamat membaca dan membeli kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.